Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat lagi sama-sama kita meneruskan lagi sesi kuliah mingguan kita. Insya-Allah mudah-mudahan program kita pada malam ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya akan dikira sebagai amal soleh insya-Allah. Sidang muslimin musliman yang berbahagia sekalian, malam ini cuba kita sentuh satu sifat yang mana sifat ini boleh merosakkan iman kita dan juga boleh menghapuskan segala amalan kita, iaitu syirik. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik ialah daripada perkataan syaraka, bersekutu ataupun berkongsi. Dari segi lugah, dari segi bahasa dia. Syirik dari segi istilah ialah kita ialah mereka menyengutukan Allah dengan makhluknya, sama ada dari segi zatnya, sifatnya atau perbuatannya. Syirik ni bahasa Arab, bahasa Melayu berkongsi. Syarikat. Tengok syarikat. Orang buat syarikat ni bukan seorang. Dia kongsi. Tak, dia keluar modal. Tak, satu syarikat tu katalah 100 juta modal, maka kongsi 200,000 seorang. Tak, maka saham masing-masing. Tak, jadi berkongsi, jadilah syarikat. Begitulah syirik. Maksudnya kita kongsi. Berkongsi dalam menyembah Allah. Berkongsi menyekutukan Allah dengan makhluknya. Tak, kita beribadat berkongsi Allah dan juga makhluk Allah. Sebab itulah syirik ini di antara dosa paling besar. Dosa paling besar nombor 1 ialah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah marah. Dosa lain Allah marah juga, tapi syirik memang Allah marah sungguh. Sampai Allah tidak ampun. Dosa lain Allah ampun, dosa syirik Allah tidak akan ampun. Itulah gambaran bahawasanya syirik ini dosa yang sangat besar, Bukan Allah. Manusia marah kalau syirik. Allah lagi marah. Manusia marah syirik, kongsi. Malam ni lepas kuliah balik rumah bagi tahu bini. Yang abang rasa abang mampulah kahwin seorang lagi. Dia jawab kan? Kita gentleman ni, gentleman berani. Abang rasa abang mampulah kalau kahwin seorang lagi. Jawab kan? Dia kata, abang, pedang samurai ada tu. Dia marah tak? Dia marah lah sebab nak kongsi. Kalau berani try malah ni. Orang lelaki dia kena gentleman, dia kena try buat. Ada seorang lelaki tu, ada cerita sikit. Suami dia meninggal, isteri dia meninggal. Isteri dia meninggal, maka siap dah mandi, kapan siap nak semayang lah. Pak Imam datang nak semayang. Kata, Imam tunggu jap. Dia pun langkah mayat isteri dia. Pelik Pak Imam. Gua mana ni? Ada saka ke arwah ni? Dia kata, "Dak ustaz." Dia kata, "Pak Imam, dak. Habis tu apa langkah mayat isterinya? Dulu dia pesan dulu, dia kata. Sebelum dia meninggal, kalau saya meninggal nak kahwin lain, langkah mayat saya dulu. Itu saya langkah ni, boleh kahwin lain lah," dia kata. Ada juga lagu tu. Balik pada kisah kita, maknanya syirik ni sesiapa pun marah. Anak kita marah.
Anak kita 2 orang, kita beli basikal sebuah. Nah, kongsi basikal ni. Oh, tak nak. Nak sebuah seorang. Nah, anak kita 2 beradik beli motor sebuah. Nah, kongsi abang adik. Tak nak bah, nak sebuah seorang. Nah, budak sekolah tahun 1. Kita bagi air. Nah, air kongsi. Nah, minum 2 orang. Oi, tak nak. Bila sebut kongsi, siapa-siapa tak nak. Begitulah Allah, lebih lagi lah. Kita semayang sembah Allah, tiba-tiba pergi sembah benda lain. Tengah-tengah semayang, lepas semayang pergi sembah pokok kayu, pergi sembah kubur, pergi percaya pada benda-benda yang khurafat. Lagilah Allah marah. Itulah maksud syirik. Mana tak sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mensyirikkan Allah, kerana ia merupakan punca pelbagai dosa dan kemaksiatan. Syiriklah besar sekali. Syaitan dia sungguh-sungguh nak suruh manusia ini syirik pada Allah. Sebab bila syirik pada Allah, inilah apa dia panggil punca segala maksiat. Itulah berkaitan dengan syirik. Sebab itulah Allah sebut dalam Quran yang kita baca tadi, qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katalah, dialah Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Maknanya Allah ni dia Esa. Kalau kita nak berhujah dengan orang Kristian dia kata Allah dia ada 3. Trinity, bukan 3. Allah ni 1 dalam 3, 3 dalam 1. Allah. Lepas tu dia masuk ruh Allah tu masuk dalam perut Maryam, keluar Isa, keluar Yesus tu roh Allah tu dia kata. Nah, maknanya roh suci dia panggil Ruhul Kudus, roh suci masuk dalam perut Maryam. Sebab Maryam tak ada suami. Perempuan tak ada suami mana boleh ngandung. Maknanya tu roh Allah lah tu. Jadi Allah masuk roh Maryam, maka keluarlah Isa. Dan Isa ni nak suruh ampunkan dosa manusia. Sebab dulu Adam buat dosa dalam syurga, kita semua tanggung dosa Adam. Jadi Isa lah nak ampunkan dosa semua. Yesus. Sebab itulah gereja sekarang boleh ampun dosa. Dia ada padri-padri boleh ampun dosa. Siapa buat dosa, rasa menyesal, pergi di gereja. Orang Kristian. Pergi di gereja jumpa padri. Cerita kat padri, wahai padri, aku ni ada buat dosa ni. Aku berzina. Lagi, aku minum arak. Lagi, aku berjudi. Okey, 3. Padri pun kira. Zina RM200. Judi RM150. Minum arak RM150. Okey, RM500 bayar. Bayar RM500, dia bagi sijil. Nama sekian-sekian, dosa telah diampunkan, masuk dalam bilik dia, letak atas kepala dia, baca. Okey, dosa dah ampun dah. Bayar RM500, dia bagi sijil. Sebab itulah Kristian, dana dia banyak. Nah, kita pelik. Kok mana Kristian ni duit banyak? Sebab dosa, duit yang orang minta ampun dosa tu banyak. Di gereja dana dia banyak. Kalau dia buat kuliah, lepas kuliah dia bagi duit. Bagi duit. Lepas siap kuliah, kalau di Sarawak dulu, anak pernah tengok di Sarawak dulu di gereja dia tu. Sebab tu ramai orang dengar kuliah, orang muda-muda. Lepas kuliah beratur ambil duit RM10 seorang. Kita kalau buat gitu penuh masjid. Lepas kuliah beratur RM10 seorang. Oi, penuh masjid ni. Kita pula bagi duit ke ustaz dah. Dia dah ustaz bagi duit kepada orang yang dengar kuliah tu. Sebab duit dia banyak sangat. Jadi itulah Kristian. Kita boleh hujah dengan ni lah. Qul huwallahu ahad. Ada juga Kristian kata Allah ni 3. Allah, Maryam, Isa 3. Mengarut belaka tu. Jadi kita hujah dengan ni lah. Qul huwallahu ahad. Katalah Allah itu Esa. Allahus Samad. Allah lah yang Tuhan yang kita ni dak bergantung. Lam yalid walam yulad. Ni. Lam yalid walam yulad. Dia Allah tadi tidak beranak
walam yulad, dan dia tiada pula diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tiada seorang pun yang setara dengannya. Ni Allah pesan dah. Tak nak bagi kita syirik. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tak ada sesiapa pun yang setara dengan Allah. Inilah hujah yang kita boleh berhujah dengan orang Kristian mengatakan bahawasanya Allah itu esa. Allah bukan ada tiga, Allah bukan ada ayah, ada anak, tak ada. Allah esa, ahad. Qul huwallahu ahad. Jadi syirik ini merupakan perkara yang tak sangat dimurka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia merupakan punca pelbagai maksiat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 22 yang bermaksud, maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui bahawa Allah Tuhan yang esa. Jadi Allah pesan, janganlah menyengutukan Allah. Jadi orang Islam haram melakukan perkara syirik. Hukum menghindari perkara syirik adalah wajib. Wajib kita menghindari perkara-perkara syirik. Apakah contoh-contoh syirik? Di sini ada sebut oleh para ulama. Di antaranya menyembah patung berhala. Ini confirm dah. Nak pergi di gereja ke, pergi di tempat orang Hindu ke, kita sembah patung. Syirik. Contoh lagi, menyembah pokok. Pokok besar-besar pergi minta, wahai pokok, mintalah hilang penyakit aku ni. Memuja kubur. Itu syirik belakang. Tak memuja kubur. Percaya kepada ramalan nasib. Tengok tapak tangan. Tengok. Ni ada orang dua ni nak menikah dua ni. Sudah kita pun percaya. Syirik. Nah. Memakai lambang agama lain. Pakai salib Kristian. Rantai dia salib Kristian. Ataupun subang dia ni salib Kristian. Ataupun baju salib Kristian. Jersey bola banyak ada salib. Jersey Barcelona ada salib. Padahal bendera dia tu Denmark ke, England ke. Tapi seolah salib lah. Kita pakai buat semayang. Allahu Akbar. Kecil-kecil tak apalah, tapi kalau boleh tak payahlah. Kereta Chevrolet tak? Tak apa. Nama Kristian juga tu. Tak apa sedap lah tak, maknanya lambang dia gitu je. Tapi seolah-olah lambang Kristian. Kena hati-hati. Kena hati-hati. Kita pakai. Budak-budak beli baju sekarang tanpa stiker di motor ke apa, cuba hati-hati sikit. Lama Kristian banyak sekarang ni. Kadang-kadang sejadah ni ada dia buat. Sejadah dia buat. Sebab masa anak duduk di Sarawak dulu, orang Kristian di Sarawak guna sejadah juga. Di gereja dia guna sejadah. Kita pergi nak beli sejadah, tengok dulu. Yang Kristian ke yang Islam? Ya Allah. Sebab dia jual gitu je, pakai jual je. Kat apa jalan Masjid India di Sarawak tu. Di Sarawak ada juga masjid, di Kuching ada Masjid India. Di situ banyak. Jual sejadah tapi yang Kristian. Kita kena hati-hati. Dia buat lambang Kristian atas. Kita buat sujud. Maknanya tak berapa elok. Memuja pantai orang dulu memuja pantai. Nak masuk dalam hutan minta izin dulu. Tok nenek. Kadang-kadang kampung tak pernah masuk, minta izin dulu. Macam-macam dia kena beringat sikit. Mempercayai bintang ramalan. Dalam khabar, dalam majalah ada bila lahir hari ni jadi gini. Siapa lahir bulan Mac gini. Tahun pun ada. Orang Cina tahun kambing, tahun lembu, tahun ular besar, ular kecil. Siapa lahir tahun kambing tu apa? Malah mandi. Tahun lembu bodoh, tahun harimau garang. Lahir tahun
arnak cerdik macam-macam. Kita percaya juga. Itu orang Cina. Tak, mungkin. Tak, kita percaya akan jadi syirik. Okey, seterusnya. Meyakini ada kuasa lain yang boleh mendatangkan kecelakaan. Contohnya hantu. Ni hantu lah ni. Percaya ke hantu. Memang hantu tu ada. Jin, iblis ada. Jangan kata sebab hantu lah dia mati ni. Jangan. Macam kita pergi berubat juga. Tok Romo tak? Oi, hebat Tok Romo ni. Sembuh penyakit aku. Jangan percaya ke dia. Allah. Dan Allah yang menyembuhkan. Ataupun bersumpah dengan sebarang nama yang selain daripada Allah. Bersumpah. Kita bersumpah ni ingat kena demi Allah sahaja. Wallahi. Wabillahi. Tallahi. Demi Allah. Aku demi Allah. Demi lain tak boleh. Demi masjid tak boleh. Nah, demi Nabi Muhammad tak boleh. Atau bahasa Arab wan nabi. Demi Nabi. Dia nak wallah. Wallah. Kita bersumpah demi dan Allah tak apa. Allah bersumpah macam-macam. Wattini wazaitun Allah bersumpah. Demi buah tin, demi buah zaitun. Tak apalah dia Allah dah. Wal asri, demi masa. Tak apa. Sebab dia tu Allah. Dia boleh bersumpah dengan apa sahaja makhluk yang ada. Wal lail, wan nahar, demi waktu malam, demi waktu siang. Wad duha, demi waktu duha. Boleh. Dalam Quran banyak Allah bersumpah dengan nama-nama makhluk. Tapi Allah tak apa. Kita tak boleh. Kita hanya demi Allah sahaja. Kalau kita bersumpah dengan demi lain daripada Allah, maka dikira syirik. Tak banyak lagi lah. Tak, contoh dia mengatakan Allah ini berbilang. Allah tak adilah macam tadi. Allah 3, Allah 1 dalam 3, 3 dalam 1. Ataupun dia meletakkan tangkal di pintu rumah dia. Pergi jumpa Tok Bomo letak tangkal di rumah, pencuri tak masuk ni sebab tangkal ni lah ni. Ataupun pakai di pinggang dia, orang tikam tak luk, orang tembok tak masuk. Dia pakai benda tu tak luk sungguh orang tikam. Dia pun percaya ni sebab tangkal ni lah ni. Kadang-kadang Allah dia bagi je tak benda-benda gitu. Ataupun percaya bahawa kubur berkeramat. Tak, kubur ni keramat ni. Itu boleh merosakkan akidah. Tak, kita ni, kalau kita nak minta boleh, kita minta pada Allah. Tak, contohnya kita ni ada penyakit ke apa, yang pertama dia kata kita kena minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun boleh juga tak, kita ni minta kepada orang-orang alim, suruh minta boleh. Ustaz minta doa sikit ustaz. Tak apa, itu bukan syirik. Bukan syirik tu tak apa. Tak, Sayyidina Umar satu ketika dia nak pergi buat umrah. Sayyidina Umar. Maka dia pun bagi tahu Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak pergi buat umrah ni. Nabi kata, Sayyidina Umar, kamu sampai di sana, tolong doakan pada kami sekali. Tengok. Nabi tu minta Sayyidina Umar doakan untuk dia. Maknanya dibolehkan kita minta tolong orang lain, doakan untuk kita. Itu tak dikira syirik. Kalau kita pergi puja dia tak boleh. Tak, bila tok guru kita meninggal kau pergi puja kubur. Wahai kubur keramat. Tak, minta nombor ekor. Maknanya itu dikira syirik. Kalau kita minta orang alim ke, tok guru berdoa tak apa, tak dikira syirik. Itulah di antara pengertian syirik dan juga contoh-contoh dia. Dan akhir sekali di sini ada disebut bahawasanya antara kerana apakah Allah mengatakan syirik ini dosa besar? Sebab yang pertama, kerana Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini yang besar sekali. Allah sebut dalam Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa selain daripada syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya.
Tak. Yang kedua, kenapakah Allah mengatakan syirik dosa besar? Sebab syirik ini boleh merosakkan amalan kita. Allah sebut walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, nescaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang yang rugi. Dan banyak lagi lah ayat Quran yang menceritakan bahawasanya syirik ini termasuk dosa besar, yang mana di antaranya mereka yang syirik pada Allah akan menjadi hamba yang hina, dan juga diharamkan masuk syurga, dan juga mereka dikira sebagai orang-orang yang zalim diri mereka sendiri. Jadi begitulah kita ambil sedikit berkaitan dengan perihal syirik, dan insya-Allah mudah-mudahan cubalah kita menjauhi daripada perkara-perkara syirik ini agar kita dapat jadi hamba Allah yang suci, yang bersih akidah kita, tidak rosak dan tidak bercampur dengan perkara-perkara syirik yang boleh merosakkan akidah kita, dan kita jauhlah daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan syirik tadi. Insya-Allah mudah-mudahan kita akan selamat dan kita akan termasuk di antara hamba Allah yang mempunyai akidah yang teguh, akidah yang yang sahih, dan juga kita dapat melaksanakan segala perintah Allah dengan sebaik mungkin insya-Allah. Jadi begitulah secara ringkas kita ambil satu bab malam ini. Insya-Allah kita sambung lagi pada sesi akan datang berkaitan dengan tajuk-tajuk yang lain insya-Allah.